Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan adalah iktibar untuk Abang dan juga untuk semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berilah kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita dan juga dirahmati hidup kita semua dunia dan di akhirat. Dan juga untuk mak ayah kita, semoga Allah memberkati dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Intro paling pendek sekali. Jom kita terus masuk dalam cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni bermula daripada Paka dekat Terengganu sampailah dekat Bacok, Kelantan. Abang beritahu siap-siap tempatnya sebab abang ni jenis yang lupa tempat. Jadi kalau siapa-siapa perasan abang tersalah cerita, ni abang beritahu dulu. Bermula dekat Paka, habis dekat Bacok, Kelantan. Berlaku pada tahun 2015. Yang cerita kat abang ni, kalau tak silap ni seorang perempuan, nama dia Mar. Waktu tu Mar ada kursus dekat Kuala Terengganu. Kalau tak silap abang, dia ada kursus 3 hari 2 malam dekat satu hotel kat Kuala Terengganu. Lepas tu bila dah habis kursus tu, diorang pun minum lah ramai-ramai dekat satu pantai dekat kawasan Terengganu tu. Kat sana kan memang kalau kawasan pantai banyak jualan-jualan makanan-makanan ringan yang orang goreng-goreng, udang goreng, sotong goreng tu kan. Jadi Mar cakap memang lepas habis saja kursus, dia pergi makan dekat situ ramai-ramai, dia kata. Jadi lepas dah habis tu makan, semua orang bergerak balik ke rumah masing-masing sebab waktu tu dah habis kursus. Sepatutnya Mar tinggal dekat Kuala Terengganu tu ada lagi satu malam sebab dia booking hotel tu lajakkan 1 hari. Tapi disebabkan dah tak ada kawan, dia kata dekat situ semua kawan-kawan dia dah balik, dia kata. Tinggal dia je, jadi dia rasa boring. Dia ingat lepas isyak dia balik lah, dia kata. Dia pula duduk dekat Kota Baru, Kelantan. Jadi dia kata selalunya kalau perjalanan jauh dia suka kalau memandu waktu malam, tenang, aman. Lepas tu ditemani dengan cahaya bulan yang bersinar-sinar. Jadi dia kata waktu tu dia rasa release tension. Jadi dia plan selepas sembahyang isyak dia akan bertolak daripada Kuala Terengganu dah sampai ke Kota Baru, Kelantan. Okey. Jadi lepas habis sembahyang isyak pun dia teruslah bawa kereta dia. Kalau tak silap abang, cerita dia ni dia naik Triton. Dia macam 4-wheel drive jugalah, Triton yang ada tempat barang dekat belakang tu kan. Jadi dia pun drive lah, bermula daripada Kuala Terengganu nak sampai ke Kelantan, Kota Baru. Ceritanya bermula bila dia sampai dekat Paka, Terengganu. Waktu tu dia dalam keadaan yang depan kereta dia ada 2 lagi kereta. Jadi dengan kata lain, dekat jalan tu ada 3 kereta. Kereta pertama, kereta kedua dan juga kereta ketiga, iaitu kereta Mar. Cerita ni disampaikan oleh Mar. Jadi Mar kata dia follow lah kereta yang depan tu. Follow sampailah dekat Bukit Bauk, dia kata. Dia kata sebelum ni dia tak tahu apa-apa cerita tentang Bukit Bauk. Tapi selepas peristiwa ini, barulah dia pergi tengok dekat Google apa sebenarnya yang berlaku dekat Bukit Bauk. Kenapa Bukit Bauk terkenal sebagai salah satu lokasi yang paling seram kat Malaysia. Jadi dia kata dia ikutlah kereta, ikut. Tiba-tiba kereta pertama yang paling depan brake emergency. Disebabkan dia brake emergency, kereta kedua hampir melanggar kereta pertama, kereta Mar hampir melanggar kereta kedua. Jadi disebabkan tu keadaan jadi agak kecoh-kecoh jugalah. Ada kenapa pula dia brake tiba-tiba kan. Jadi Mar pun keluarlah daripada kereta. Begitu juga dengan pemandu kereta yang nombor 2. Pergi serang kereta yang nombor 1. Nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Bila sampai dekat kereta yang pertama, Mar kesian tengok anak-anak dalam kereta yang pertama semuanya menangis-nangis. Umur dia orang lebih kurang sekolah rendah, ada juga yang kecil. Bapa dia masih lagi duduk dekat tempat pemandu, begitu juga dengan mak dia. Mak dia cuba menenangkan anak-anak, tapi bapa dia dalam keadaan yang terkejut. Lepas tu si pemandu yang kereta nombor 2 tanyalah, bang kenapa abang tiba-tiba brake secara mengejut? Mujur kami tak melanggar kereta abang, hampir-hampir nak aksiden bang, gitu. Jadi Mar pun iyakan lah. Sik baik dia kata saya sempat brake, kalau tidak kita bertiga ni memang kemalangan dekat kawasan Bukit Bauk ni. Lepas tu abang tu pun keluar daripada kereta, dia minta maaf. Dia kata dia tiba-tiba brake secara emergency. Jadi Mar tanyalah, kenapa abang brake secara emergency? Dia kata macam ni, abang nak beritahu sekarang pun abang rasa macam takut sebab kita sekarang dekat Bukit Bauk. Masa tu Mar macam
Apa kena mengena dengan Bukit Bauk? Seram sangat ke Bukit Bauk ni? Jadi Mar terus dengarkan cerita abang tu. Dia kata macam ni, waktu abang memandu tadi, abang memandu dalam keadaan yang tidak berapa laju. Tiba-tiba anak abang tunjuk kat depan, ayah, apa benda tu? Lepas tu abang pun baru perasan ada seseorang dekat depan kereta kita orang. Rupanya gula-gula, dia kata gula-gula berdiri depan kereta abang. Waktu tu abang break emergency sebab abang takut kalau abang terlanggar akan menyebabkan perkara yang lebih buruk berlaku. Tapi nak jadikan cerita, abang tetap terlanggar gula-gula tu, dek. Dan gula-gula tu bergolek ke depan dan hilang. Waktu tu anak-anak abang baru perasan yang abang langgar tu adalah gula-gula sesuatu. Jadi bila Mar dengar, meremang bulu loma dia. Pemandu kereta yang nombor 2 terus cakap macam ni, bang, dia kata, kita sekarang ni dekat Bukit Bauk. Lebih baik kita semua masuk dalam kereta masing-masing dan kita teruskan perjalanan. Abang hati-hati. InsyaAllah lepas ini tak ada akan berlaku apa-apa. Abang banyakkan selawat Nabi. Jadi bila dengar macam tu, Mar berlarilah ke kereta dia. Masuk balik dalam kereta dia. Waktu tu baru dia tahu mungkin Bukit Bauk ni ada cerita yang menyeramkan yang dia sendiri tak tahu. Jadi Mar pun selepas peristiwa tu, pemanduan Mar kata dia bawa kereta dalam keadaan yang langsung tak seronok. Tadi dia sangat seronok memandu dalam waktu malam sebab dia menikmati alam. Tapi bila yang abang tu terlanggar gula-gula, yang diorang bertiga turun, keadaan jadi huru-hara. Jadi Mar kata, memang dah tak seronok dah malam tu. Tapi dia masih lagi follow kereta pertama dan kereta kedua. Mujurlah Mar kata ada kereta dekat depan dia, jadi tak adalah takut sangat. Tengah-tengah dia mandu tu, tiba-tiba Mar terperasan satu benda yang sangat menakutkan, iaitu kedua-dua kereta pergi menghala ke destinasi masing-masing. Tinggal kereta Mar yang ada dekat atas jalan. Depan tak ada kereta, belakang tak ada kereta. Waktu tu Mar kata, rasa macam nak terkencing. Tolonglah, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, bertemukanlah dia dengan kenderaan lain. Dia rasa macam tak tenteram sangat memandu seorang-seorang dalam keadaan jalan yang tak ada orang waktu tengah malam. Doanya dimakbulkan. Tiba-tiba Mar nampak ada satu lori dekat depan dia. Dia cuba mengikut lori itu, follow rapat lori itu. Lori itu pula lori ayam. Memang banyak ayam dalam tu. Nampaklah ayam dia berjoget-joget dekat dalam lori itu. Jadi Mar kata, mujur Alhamdulillah terserempak dengan lori. Jadi dia tak adalah takut sangat. Bila dia dekat dengan lori tu, Mar ternampak dekat celah-celah tong-tong ayam tu, bekas-bekas ayam tu, macam ada sesuatu. Macam manusia. Tapi tak nampak macam manusia. Bajunya putih, rambutnya panjang, mengurai, dan rambutnya nampak macam keras. Allahu Akbar, kata Mar. Ini bukan manusia. Ini Makcik Rockers pula. Kalau tadi abang tu terserempak dengan gula-gula, kali ni Mar pula terserempak dengan Makcik Rockers. Tapi kenapa Makcik Rockers tu duduk dekat dalam tong ayam? Maksudnya lori ayam. Dia nak buat apa? Mungkin dia nak tompang agaknya. Bila habis aja Mar cakap macam tu dalam hati, tiba-tiba benda tu yang ada dekat dalam lori ayam tu terbang keluar daripada lori seperti satu kain yang terbang keluar. Maksudnya menghilang macam tu aja. Jadi Mar pun rasa, mungkin dia dah sampai destinasi. Selalu kan kita dengar kalau macam benda-benda macam ni, dia menumpang kereta untuk pergi ke satu destinasi. Jadi Mar kata mungkin dah sampai kat destinasinya, sebab itu dia turun. Jadi perjalanan diteruskan sampailah Mar dekat satu kawasan yang dia tak pasti. Waktu tu dekat depan kereta dia dah tak ada lori tu. Lori tu dah pergi ke kawasan lain. Maksudnya dah masuk simpang lain. Mar memandu seorang-seorang dalam keadaan gelap. Depan tak ada kereta, belakang tak ada kereta. Tiba-tiba dekat sini berlaku peristiwa-peristiwa yang menjadi kenangan buat Mar. Dekat sebelah, tempat duduk sebelah dia, tiba-tiba berbunyi tak 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 tak. Bila Mar toleh, rupanya tempat menyandar kepala, kereta kita kan ada tempat sandar kepala kan, tempat sandar kepala tu ternaik tek 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 sebanyak 3 kali. Mar pun gunakan sebelah tangan dia turunkan balik tempat sandar kepala tu.
Dan sekali lagi, benda tu ternaik secara sendiri. Mar pun turunkan balik sandar kepala tu. Dan kali ketiga, benda tu ternaik secara sendiri. Waktu tu Mar tak habis fikir macam mana benda tu boleh ternaik sendiri. Nak kata kereta dia ditumpangi oleh seseorang daripada makhluk alam sebelah, dia tak nampak pula. Jadi dia ambil keputusan cakap macam ni, kalau nak tumpang, tumpanglah baik-baik. Walaupun dia tak nampak siapa-siapa tau, tapi dia cakap, tumpanglah baik-baik tapi janganlah kacau saya. Saya bukan orang yang berani, kata Mar. Jadi bila dah macam tu, tempat sandar kerusi, sandar kepala tu dah tak naik lagi selepas diturunkan buat kali yang ketiga. Jadi Mar lega. Tapi selepas tu tiba-tiba Mar rasa rambutnya ditarik daripada tempat duduk belakang. Mula-mula tarikan manja. Tiba-tiba tarikan tu semakin kuat sampai Mar sendiri rasa perit dekat kulit kepala. Mar cuba lurutkan rambut dia balik untuk tarikan tu terlepas. Tapi benda tu tarik lagi. Mar turunkan lagi rambut dia, benda tu tarik lagi. Lepas tu Mar cakap macam ni, tolonglah, saya ni bukannya nak dengki awak. Awak nak tumpang, awak tumpanglah, tapi jangan kacau saya. Habis Mar cakap macam tu, dia dah tak tarik rambut lagi. Tapi lepas dia tak tarik rambut, dia buat dengki lain pula. Kata Mar, tiba-tiba dekat sebelah kiri muka dia ada kain. Dia tak tahu mana datang kain tu, dan kain tu warna putih. Dan yang paling tak sedap sekali, kain tu berbau kapur barus. Waktu tu Mar terpaksa tambah fokus untuk terus memandu supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan. Tapi nak jadikan cerita kan, Mar pun cakaplah macam ni, tolonglah, sekali lagi saya minta tolong, jangan kacau saya. Tapi nak jadi cerita, tiba-tiba Mar ternampak macam ada satu benda melintas dekat depan kereta dia, dan Mar brake emergency. Waktu Mar brake emergency, tiba-tiba dekat tempat duduk belakang dengar ada benda jatuh ke tempat kaki. Seolah-olah benda tu macam bulat. Macam tu, jatuh ke tempat kaki, tempat letak kaki dekat tempat duduk belakang. Waktu tu Mar kata dia dalam hati nak cakap padan muka, tapi dia tahan, dia kata tak nak cakap macam tu, dia kata. Dan dia teruskan pemanduan. Waktu tu dia kata, alhamdulillah, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi tarik rambut, ada kain ke apa benda dah tak ada lagi. Semuanya aman-aman je. Jadi Mar teruskan pemanduan sampailah dekat Besut. Bila sampai dekat Besut, berlaku lagi satu peristiwa, iaitu ada orang ikut dia daripada belakang kereta, dan orang tu pula naikkan lampu tinggi. Dah lepas naikkan lampu tinggi, dia hon-honnya pula. Waktu tu Mar rasa panas hati. Dia tak jangka yang orang tu buat tu, orang tu hon-hon tu bukan orang biasa tu, mesti ada orang nak merompak ke, ataupun orang nak pedajal dia ke, nak saja dengki-dengki, takut-takutkan dia. Jadi Mar ambil keputusan untuk berhentikan kereta dia dekat tepi jalan. Dan kereta tu pun turut berhenti, tapi kereta tu berhenti di depan kereta Mar. Jadi Mar turun, Mar pun pergi dekat kereta tu, orang tu pun turun daripada kereta, mereka pun bertemu mata. Jadi Mar tanyalah, bang, kenapa abang pergi naik-naikkan lampu pula, lepas tu bagi hon-hon? Saya tengok kereta saya tak ada pun apa benda-benda yang menumpang. Lepas tu abang tu cakap, dek, minta maaf dek, abang terpaksa hon kau, ada sesuatu yang menumpang dekat kereta kau. Apa dia kata Mar? Ni, abang tunjukkan ke belakang. Jadi diorang pun berdua pergi ke belakang kereta Mar. Mar kan bawa Triton kan, jadi macam ada tempat barang kat situ. Rupanya dekat belakang Triton tu dia ada jaring-jaring besi. Dekat besi-besi tu melengkar ular sawa. Punyalah besar, kata Mar macam ni. Jadi Mar pun terkejut, abang tu pun memang dah terkejut daripada awal, sebab itu dia naikkan lampu. Lepas tu dia hon-hon, rupanya ada penumpang lain, penumpang yang melengkar kat situ. Dan mujur, alhamdulillah, abang tu memang pandai dengan ular, terutama ular sawa. Jadi diorang pun ambil ular sawa tu, lepaskan ke semak. Jadi waktu tu Mar terfikir, kalau betul yang menumpang, yang mendengki dia tadi adalah seekor ular sawa, rasanya tak ada main tarik-tarik rambut ataupun kain putih, tak ada kan. Jadi mungkin ular tu datang selepas
dia habis dikacau oleh makhluk alam sebelah. Jadi dia tanya dengan abang tu, abang rasa ular ni datang daripada mana? Abang dia cakap, ini kan kawasan hutan, banyak pokok-pokok. Jadi ada kemungkinan ular tu datang daripada pokok, jatuh dekat kereta adik. Sebab itulah ular tu berlengkar untuk menyelamatkan diri belakang kereta Triton ni. Jadi ada logiknya juga. Tapi Mar yakin yang pertama tadi yang dengki dia adalah sesuatu daripada alam sebelah. Yang kedua adalah ular sawa. Tapi kedua-dua ni tak ada kaitan. Cumanya muncul dalam keadaan yang sama, di waktu yang sama. Jadi Mar pun teruskanlah perjalanan. Bila teruskan perjalanan, Mar ingat semuanya dah berakhir. Bila dia sampai dekat satu kawasan, kalau tak silap abang sebut mana tadi? Besut. Besut. Bila sampai dekat satu besut, jumpa Caltech. Caltech tu dah tutup. Cuma Mar rasa dia macam nak pergi kencing. Dia pun berhentilah dekat Caltech tu. Dia pergilah kencing dekat bilik air. Keluar daripada bilik air, dia punya Allahu Akbar. Dia kata, ada sesuatu yang duduk dekat tempat duduk belakang. Seolah-olah macam makcik rockers. Ini Mar nampak daripada jauh tau. Dia tengok daripada jauh, Allahu Akbar, ada pula makcik rocker duduk kat tempat duduk belakang. Ni nak buat macam mana ni? Daripada Besut Terengganu nak sampai ke rumah dia, ada lebih kurang 1 jam. Takkan dia nak berlari balik rumah? Yelah, takut nak masuk dalam kereta tapi balik ke rumah jalan kaki. Ini dah lebih daripada pukul 12 malam ni. Alamak, dia kata nak buat macam mana ni pula makcik rockers ni. Ingat tadi dah hilang, rupanya masih lagi ada duduk dekat tempat duduk belakang. Nak tak nak, Mar kata dia kena buat sesuatu. Dia kena beranikan diri. Jadi sebelum dia pergi dekat kereta, dia baca selawat Ibrahim. Yang kita baca tahiyat akhir tu kan. Dia baca selawat Ibrahim tu banyak kali. Dan dia berlari ke arah kereta Triton dia. Dia berlari sekuat hati sampai dekat tepi pintu. Dia buka pintu, dia jerit Allahu Akbar. Tapi sewaktu dia jerit Allahu Akbar tu, benda yang dekat tempat duduk belakang tu tak ada. Memang dah tak ada dah. Jadi Mar kata mungkin dia tak ada, hilangkan diri, pergi dari situ, ataupun dia masih ada kat situ tapi saya tak nampak, dia kata. Mar tak nampak. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi dia tutup pintu balik, dia naik atas kereta, dia cakap macam ni, kalau masih ada dalam kereta ni, tolong jangan kacau saya. Saya tak nak cari gaduh dengan awak. Dan Mar pun teruskan perjalanan. Tapi dia rasa gerak hati dia macam ada benda yang masih lagi menumpang dekat tempat duduk belakang. Mungkin dia kata hanya perasaan, tapi untuk mengelakkan perkara buruk berlaku, Mar pun berhentilah dekat satu gerai makan dekat-dekat dengan rumah dia. Waktu tu pukul 3 pagi. Mar turun dan Mar pun minum malam. Bila dia minum, tujuannya adalah dia pernah dengar petua-petua daripada orang tua. Kalau ada benda yang menumpang kita, kita jangan terus balik rumah. Dan kita kena singgah dekat sesuatu tempat yang lain. Dan dah sudah selepas satu jangka masa, setengah jam ke 1 jam, baru bawa balik rumah. Dengan tujuan benda tu jangan dibagi ikut balik rumah. Itu yang Mar buat. Selepas setengah jam dia minum dekat kedai tu, barulah dia balik ke rumah. Bila sampai kat rumah, dia pun mandi-mandi, solat semua, selesaikan apa yang patut. Alhamdulillah, tak ada apa-apa berlaku. Tapi rupanya malam tu Mar bermimpi. Waktu dia tidur, dia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang tua. Lelaki tu cakap macam ni, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya telah menumpang kereta awak daripada Paka ke Bukit Bauk sampailah dekat Besut Terengganu. Saya sebenarnya menumpang untuk pergi ke Besut Terengganu, dan pada awalnya saya menumpang lori ayam, tapi lori ayam banyak sangat bau tai ayam, saya tak tahan. Walaupun saya makhluk alam sebelah, tapi tetap juga ada deri rasa, dia kata. Jadi saya tak tahan dengan bau ayam. Tiba-tiba awak pula datang, saya menumpang kereta awak, minta maaf sangat-sangat. Wah, habis saja orang tu cakap macam tu, Mar terbangun daripada mimpi, berpeluh-peluh dia. Esoknya demam. Jadi dia kata itu adalah cerita sepanjang malam pengalaman Mar lalu di antara Paka sampailah ke Besut Terengganu melalui Bukit Bauk.
Kalau cerita pertama adalah pengalaman Mar, macam mana dia merasai satu gangguan yang sangat menyeramkan di dalam satu perjalanan satu malam. Dan cerita kedua ni masih juga cerita tentang perjalanan pada satu malam. Tapi dialami oleh seorang lelaki yang bernama Haikal. Dia bagi dekat abang cerita ni melalui panggilan telefon. Kisah ni berlaku, kalau tak silap abang, pada tahun 2010. Cerita dia macam ni. Pada waktu tu Haikal belajar dekat satu sekolah dekat dekat Kelantan. Abang cakap Pahang. Dia belajar dekat Pahang. Dan pada waktu tu dia dapat wakil sekolah dia pergi masuk satu aktiviti sukan. Jadi dia akan adakan perlawanan sukan tu dekat Johor. Dekat bandar Johor Bahru. Dia kata jadi pada hari yang ditetapkan, Haikal dan juga tim dia termasuk dengan jurulatih dia naik bas ramai-ramai bertolak daripada Kota Baru Kelantan sampailah ke Johor. Tapi dia kata peristiwa ni berlaku di pertengahan jalan. Waktu tu dia kata di antara jalan Kelantan hingga ke Johor Bahru. Dia tak tahu dekat mana dia berhenti. Tiba-tiba dia kata dalam perjalanan tu dia rasa satu badan dia panas. Mula-mulanya dia rasa satu badan dia panas, dia rasa macam tak kena. Ada yang tak kena ni. Rupanya bukan badan dia panas, perut dia pedih. Dia rasa nak buang air besar pada waktu tu. Tapi dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia pun berjalan daripada tempat duduk belakang sampai tempat duduk depan, berjumpa dengan driver. Dia tanya, "Bang, lepas ni ada tak R&R? Perut saya ni buat pasal bang. Rasa macam nak terbuang air besar ni bang." Tapi abang tu cakap, "Dik, R&R tak ada kat sini dik. Kau tahan je lah ya. Kalau ada plastik, kau buanglah dalam plastik dulu." Tapi Haikal kata, mana mungkin dia nak buang dalam plastik. Buang kalau kencing okey lagi. Boleh je kencing dalam plastik. Tapi kalau nak berak, takkan nak berak dalam plastik. Memang satu bas lah bau. Dalam bas aircon dia kata. Jadi dia pun cakap dengan abang tu, "Bang tolonglah bang. Kalau tak ada R&R bang, abang berhentilah dekat mana-mana kat depan tu. Saya dah tak tahan ni bang. Tolonglah," dia kata. Jadi bila abang tu dengar perkataan tolong yang begitu sangat menyentuh perasaan, abang tu pun cakap macam ni. Depan tu ada ladang kelapa sawit. Dan sekarang ni keadaan malam agak terang sebab bulan terang, 15 hari bulan, jadi bulan terang. Dia kata abang berhenti dekat situ, kau masuklah ke dalam ladang kelapa sawit tu, kau beraklah kat mana-mana. Tapi waktu tu Mar dah tak terfikir dah. Selalunya dekat ladang kelapa sawit ada ular tedung hitam kan, sebab dia suka kejar tikus. Jadi dekat dalam ladang kelapa sawit memang banyak ular, sebab keluarga abang memang atuk abang dulu tanam kelapa sawit, jadi tahulah sikit-sikit. Jadi bila sampai dekat satu kawasan tu pun bas pun berhenti dekat tepi ladang kelapa sawit. Jadi tak berani nak turun seorang-seorang. Si Haikal ni pun pergilah kejut kawan dia. Nama kawan dia Am. Dia kata, Am bangun Am, aku nak buang air Am." Bila Am terbangun, "Kita kat mana ni? Nak buang air kat mana? Bukan R&R ni." Tak, ni bukan R&R Am. Ini ada ladang kelapa sawit. Aku dah tak tahan Am. Teman aku nak pergi sorang-sorang, aku takut." Dia kata, tak apalah, aku teman kau. Tapi aku tak naklah tengok kau berak. Jangan risau." Dia kata, "Aku tak berak kat muka kau." Maksudnya aku tak berak dengan depan kau. Abang tersalah, terkasar bahasa. "Aku tak berak depan kau." Dia kata. Jadi diorang pun turun daripada bas, pergilah ke tepi jalan. Waktu tu Am cakap, "Kau dah boleh berak kat sini." Haikal kata, "Takkan dia nak berak kat sini? Betul-betul tepi bas kot. Nanti dalam bas tu ada lelaki, ada perempuan. Nanti ramai-ramai kalau tersedar, tengok dia tengah menyangkung, melepaskan hajat. Memang jadi bahan sampai ketua." Dia kata, "Jomlah ikut aku masuk ke dalam sikit. Masuk ke dalam ladang kelapa sawit." Tapi Am cakap, "Kau gila masuk ladang kelapa sawit tengah-tengah malam? Ular tau. Lagi pula ladang kelapa sawit, dia punya duri kelapa sawit. Sakit kalau terkena kat kaki," gitu. Tapi Haikal kata, "Tolonglah Am, aku dah tak tahan ni." Jadi diorang berdua pun berjalanlah ke dalam ladang kelapa sawit. Mujulah dalam keadaan yang bulan terang. Jadi jalan tu nampak. Alhamdulillah sepanjang perjalanan tu tak ada terserempak dengan makhluk berbisa. Macam ular kan, tak ada. Jadi bila dah berjalan-jalan punya jalan, bila sampai kat satu tempat, Am kata, "Okey dah, ni dah cukup jauh dah. Kau dah boleh berak ni." Tapi Haikal kata, "Aku tak selera nak berak kat sini. Sebabnya masih lagi nampak. Kalau orang tengok daripada bas tu memang nampak. Sebabnya ladang kelapa sawit tu memang bersih. Memang tak ada semak samun. Jadi kalau orang daripada dalam bas tengok keluar, nampak tercetuk je Haikal tengah menyangkung buang air. Jadi nampak macam tak sesuai lah." Dia kata, "Jomlah jalan lagi Am." Kata, "Dalam sikit, mana tahu ada jumpa tempat yang lebih sesuai." Tapi betul lah, bila diorang berjalan lebih kurang 5 minit macam tu, diorang nampak satu pondok.
Jadi dekat pondok tu Haikal bercadang untuk membuang air lah, membuang hajat. Bila sampai dekat pondok tu, Haikal terus pergi ke belakang pondok dan Am tunggu dekat depan pondok. Haikal pun tanggalkan seluar, lepaskanlah hajat apa-apa yang patut. Muncullah pada waktu tu bapak dia bekalkan satu botol air mineral. Jadi bolehlah digunakan air mineral tu untuk buat cebok-cebok. Lepas tu dia sempat juga ambil tisu, bawa tisu. Kurang-kurang dia kata tak adalah dia buang air tidak bercebok. Jadi tak adalah satu bas bau nanti kan. Jadi lepas habis buat, waktu tengah buang tu, Haikal dengar Am berborak dengan seseorang. Jadi Haikal fikir mungkin Am tengah bercakap dalam telefon agaknya, bercakap dengan kawan-kawan agaknya dia kata. Jadi dia biarkanlah Am tu bercakap. Am tu berborak macam berborak dengan orang dan macam berborak dengan orang yang ada dekat depan dia. Jadi Haikal diam sampailah semua dalam perut Haikal dah dilepaskan keluar. Haikal pun cebok-cebok, dia pun pergilah dapatkan Am yang duduk dekat depan pondok tadi. Bila sampai dekat depan pondok, Haikal pun tegur, Am, kau cakap dengan siapa? Waktu tu, Am terkejut sangat-sangat sampaikan badan dia hampir jatuh ke belakang. Waktu tu Haikal pelik, dah kenapa pula Am jadi macam ni? Waktu tu Haikal tengok macam ni. Waktu tu Am tengok Haikal, Am tengok satu tempat. Am tengok Haikal, Am tengok satu tempat. Lepas tu Am cakap macam ni, Haikal, jom lari, kata. Kenapa pula nak kena lari? Aku tak nak cerita, nanti aku cerita kemudian, kata. Jadi diorang pun berlari anak-anak nak ke bas. Waktu diorang tengah berlari anak-anak tu, tiba-tiba dengar daripada belakang diorang seolah-olah macam ada orang lain yang berlari mengejar diorang. Pada waktu tu diorang berdua dalam keadaan yang sangat takut. Ya Allah Tuhanku, janganlah jadi apa-apa, dia kata. Dia terus berlari naik atas bas. Bila sampai dekat atas bas tu, bas pun tutup, diorang bas pun jalan. Waktu tu Haikal tanya dengan Am, sebenarnya apa yang berlaku Am? Am kata aku tak nak cerita. Aku dah rasa macam nak demam dan ni, nak pengsan dan ni, dia kata. Jadi diorang pun teruskan perjalanan sampailah dekat Johor Bahru. Bila sampai dekat Johor Bahru tu, barulah dalam keadaan yang kawasan bandar kan, barulah Haikal pula, barulah Am cerita, kau nak tahu sebenarnya aku ingat engkau dah habis berak. Lepas tu aku berboraklah dengan kau. Aku boraklah, tapi aku pelik engkau bila aku tanya soalan, engkau bila aku tanya, Haikal, kau dah habis berak ke? Engkau hanya jawab, Haikal, kenapa kau muka kau macam pucat? Kau okey ke tak ni? Kata Am. Tapi Haikal tetap juga jawab, itu je. Itu yang aku pelik, kenapa aku bertanya tapi jawapan kau macam tu. Sedang aku berborak-borak dengan kau, tiba-tiba engkau muncul sebelah aku. Takkah aku terkejut? Jadi aku tengok, waktu tu depan aku ada dua Haikal. Satu Haikal betul iaitu engkau, satu lagi Haikal yang tak datang pada mana-mana. Dan selepas 2-3 second, 2-3 saat, tiba-tiba Haikal yang pada awalnya aku berborak tadi hilang macam tu je. Itu yang aku ajak kau berlari. Lepas tu Haikal pun diam. Patutlah, dia kata, masa kita berlari tu, kau perasan tak ada macam seolah-olah ada orang berlari ikut kita? Dia kata, aku perasan, sebab itu aku dalam keadaan yang gelabah, aku tambah pecutan larian tu. Mujur kau boleh ikut, dia kata. Dan diorang pun naik atas bas, dia kata. Mujur dia tak ikut naik atas bas. Jadi Haikal kata, mungkin itu adalah makhluk yang tinggal dekat kawasan kelapa sawit tu. Dan besok paginya bila diorang dah sampai, diorang dah tidur, diorang nak pergi buat aktiviti sukan lah kan. Macam ada perlawanan-perlawanan. Tapi pagi besoknya, Haikal, Am pula demam. Sampai habis kesudah aktiviti sukan, sepanjang itulah Am demam. Dan bila balik ke Kelantan, barulah Am baik daripada demam. Am kata itulah peristiwa yang paling mengerikan dia pernah jumpa. Sebabnya dia berborak dengan seseorang. Yang dia ingatkan, yang dia borak tu adalah Haikal. Kalau cerita yang kedua tadi adalah pengalaman Haikal sewaktu berjalan bersama kawan-kawan aktiviti sukan berlaku pada tahun 2010. Waktu tu dia masih sekolah kan. Sekarang ni adalah berlaku pada tahun 2014 untuk cerita yang ketiga. Masih lagi pengalaman Haikal. Kali ini menarik juga ceritanya. Ni abang ceritakan. Haikal kata pada waktu tu dia belajar dekat Selangor. Kalau tak silap abang, sama ada dekat Selangor atau dekat Johor. Tapi rasa macam kat Selangor. Jadi dia kata setiap hujung bulan Haikal akan balik ke Kelantan. Dia naik kereta. Tapi
untuk kejadian kali ni, pada waktu dia nak balik ke Kelantan, kereta dia rosak. Dia tak boleh lah balik naik kereta, dia terpaksa balik naik motor. Muncullah dia kata dia ada motor dekat rumah sewa dia. Ni dah bekerja bekerja, masih belajar. Dia kata 2014 ni dia masih belajar, tapi dia ada kereta satu, dia ada motor satu. Dan dia kata itu memang untuk kegunaan dia, mak ayah dia kasih. Selalunya dia balik Kelantan naik kereta, tapi hari tu dia kena naik motor. Tapi dia tak sangka waktu tu berlaku satu kejadian yang dia ingat sampai sekarang. Waktu dia kata berjalan naik motor memang menjadi kebiasaan orang-orang Pantai Timur. Kalau nak bergerak mesti waktu malam, sebab kalau siang panas. Tapi malam, walaupun keadaan sejuk, ada risiko lain terserempak dengan makhluk alam sebelah. Memang itu yang terjadi kali ini. Kata Haikal, waktu tu berlaku di antara jalan Kuala Kerai ke Gua Musang. Kalau tersilap nanti betulkan dia. Di antara Kuala Kerai ke Gua Musang. Dia kata sepanjang perjalanan tu tak ada apa masalah. Dan dia bercadang untuk sampai ke Kuala Kerai waktu tu pukul subuh. Dia kata dia dah planning siap-siap. Subuh je dia mesti subuh kat Kuala Kerai. Jadi dia kata bila dalam perjalanan tu tiba-tiba dia dengar azan. Bila dia dengar azan, dia terus berhenti dekat satu kawasan RNR lah, dia kata. Dekat kawasan RNR tu ada satu surau. Surau tu surau baru dibina, dia kata. Jadi dia pun bila dah sampai, dia pun masuk dekat surau tu, ambil semayang, dan dia pun teruslah tunggu dekat dalam surau tu sementara nak menunggu orang lain. Sebab dah azan kan. Tapi bila dia tunggu, tak ada orang pun datang. Jadi dia ambil keputusan untuk semayang sendiri. Jadi abang lupa nak beritahu, waktu tu lampu yang menyala dekat dalam surau tu adalah hanya satu lampu, iaitu lampu yang ada dekat kawasan Imam. Jadi Haikal kata dia pun ambil keputusan semayang bawah lampu tu. Waktu dia angkat takbir, tak ada apa-apa berlaku. Tapi waktu dia mula rukuk yang pertama, dia sedar dekat belakang dia ada ramai orang. Orang yang dia rasa itu bukan orang, tapi adalah makhluk daripada alam sebelah yang sama-sama bersolat dengan dia. Waktu tu dia kata dia nampak sekali imbas dan dia terus sepanjang solat dia tutup mata, dia tak nak tengok. Jadi teruskan solat. Dengarlah dekat belakang dia ni riuh-riuh, macam ada orang yang tengah sama-sama bersolat dengan dia. Dia pun teruskan solat. Dah habis solat, dia bagi salam. Waktu tu dia kata, waktu dia bagi salam tu, dia kejam mata. Dia tak nak kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dekat sini ada kepala orang. Dia tak nak macam tu. Jadi dia kata, dia bagi salam di kanan dengan kiri bahunya sambil tutup mata. Lepas habis dia bagi salam, dia tak berdoa, cuma dia pegang beg yang ada dekat sebelah dia dan dia mengesut ke belakang. Abang tanya juga kenapa Haikal mengesut ke belakang. Dia kata dia tak berani nak palingkan badan dia ke belakang sebab dia takut kalau dia palingkan badan ke belakang, dia akan nampak sesuatu yang tak sepatutnya dia nampak. Jadi jaga terbaik adalah dia mengesut ke belakang. Dia mengesut. Dalam hati dia berharap sangat-sangat kalau dia terserempak dengan orang, tolonglah ya Allah, dia kata, untuk mengurangkan perasaan takut dia. Sebab tadi dia dah kena dengki, ada orang dekat belakang dia kan. Dekat belakang dia semayang sama-sama ramai-ramai meriah-meriah, dia kata. Bila sampai dekat pintu, dia pun turun daripada surau, dia pun pergi dekat motor, dia nak start motor dia. Time-time ni lah memang cerita seram memang macam tu. Nak start motor tak boleh hidup. Cuba tak jalan, cuba tak jalan. Waktu tu dia nak menangis dah. Dia tak terserempak dengan satu orang pun. Dia pelik. Mana mungkin tak ada orang. Waktu tu subuh dia kata. Surau tu pula surau baru. Mestilah ada orang akan datang. Jadi dia kata dia start enjin motor tak menyala. Tapi bila dia hentak sekali, akhirnya menyala juga motor dia. Waktu motor dia menyala, tiba-tiba dekat belakang dia, bahunya ditepuk oleh seseorang. Bila dia paling, dia nampak ada seorang pakcik. Pakcik tua lah. Pakcik tu tak bagi salam ke, tak bagi apa-apa pun, dia cuma tanya macam ni. Engkau buat apa dekat sini? Lepas tu Haikal pun terus jawab, saya semayang dekat surau tu, cik. Lepas tu pakcik tu jawab macam ni. Tak ada orang semayang dekat situ. Semua orang semayang dekat surau belakang, surau lama. Oh, Haikal kata patutlah saya tak jumpa orang. Tak ada orang semayang dekat surau baru. Buat apa semayang dekat surau baru? Lebih baik kita semayang berjemaah dekat surau lama. Lepas habis cakap macam tu, pakcik tu pun berlalu pergi. Haikal pun start motor dah hidup tadi kan, dia terus berjalan. Bila dia berjalan, dia teruskan perjalanan dia dan matahari pun naik.
Tapi waktu tu daripada surau tadi sampailah dekat rumah, dia masih lagi berteka-teka. Yang tegur dia tadi, adakah makhluk alam sebelah atau betul-betul seorang pakcik? Mula-mula dia ingatkan seorang pakcik, tapi bila dia ingat-ingat semula, mana mungkin ada orang tua yang entah datang daripada mana, tiba-tiba tepuk belakang dia tanpa bagi salam dan tanya soalan kenapa semayang dekat situ. Jadi dia buat kesimpulan yang tepuk bahu dia sebenarnya bukan manusia, tapi seseorang daripada alam sebelah yang sengaja nak bagi amaran pada dia sebab dia semayang dekat surau yang masih lagi belum digunakan. Terima kasih sangat-sangat menonton cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga cerita yang abang sampaikan dapatlah kita ambil pengajaran dan iktibar. Juga jadi hiburan sewaktu memandu, sewaktu menjahit, sewaktu memasak. Terima kasih juga yang membeli baju yang abang jual, perapan sate dan juga sambal lara yang abang masih lagi jual dekat Shopee. Siapa-siapa yang nak dapatkan barang-barang yang abang jual, boleh tekan link yang abang sediakan dekat ruangan description box dalam setiap video yang abang letak. InsyaAllah nanti akan ada, kalau Shopee, kalau sambal lara dan juga perapan sate tu abang letak dalam Shopee, senang nak berjual beli. Kalau t-shirt tu pula abang letakkan di bawah adik abang yang uruskan yang bernama Amir. Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada kesilapan-kesilapan sewaktu berjual beli. Maklumlah abang ni bukannya orang yang biasa buat bisnes. Ni barulah menceburkan diri dalam sunnah-sunnah Nabi. Terima kasih sangat-sangat yang menonton cerita abang hari ini. Moga-moga kita mendapat iktibar untuk cerita-cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang untuk cerita yang lain yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.